Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kumpulan saya memilih untuk menerangkan secara ringkas tentang bab 7 tingkatan 4 yang diberi nama sebagai graf gerakan. Dan graf gerakan ini terbahagi kepada dua subtopik, iaitu graf jarak masa dan graf laju masa. Okey, yang pertama saya akan menerangkan tentang subtopik yang pertama, iaitu graf jarak masa. Apabila diketahui daripada channel Cikgu Pierre, bila kita imbas kembali bab ni ada, kita perlu kukuhkan juga apabila kita tingkatan 1, dia melibatkan apabila kita tingkatan 1 bab 10 iaitu tajuk perimeter dan luas, dan tingkatan 2 bab 9 tajuk laju dan pecutan, tingkatan 2 bab 10 kecerunan garis lurus. Okey, bab-bab ini kita memerlukan kemahiran juga untuk memperkukuhkan keseluruhan bab ni. Okey, yang pertama, graf jarak masa menunjukkan hubungan antara jarak dari suatu titik tetap dengan masa bagi suatu gerakan. Dalam suatu graf jarak masa, paksi mencancang mewakili jarak dan paksi mengufuk mewakili masa. Okey, ini dimaksudkan dengan apabila kita membina graf yang paksi mencancang iaitu paksi Y mewakili sebagai jarak dengan menggunakan unit kilometer, km, dan paksi mengufuk iaitu paksi X yang mewakili sebagai masa, unit saat. Kejap sebelum tu, next, sebelum slide. Bentar. Okay, tadi ada sedikit kesilapan. Yang graf mengufuk tu, yang mewakili masa tu, unit dia adalah jam. Okay, kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa iaitu laju. Okay, apa yang dimaksudkan dengan laju ni? Okay, laju ni ialah suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Jadi, apa kaitan laju ni dengan masa? Okay, kaitan laju dengan masa ni kita boleh wakilkan dengan melukis graf jarak masa lah. Okay, graf jarak masa ni boleh membolehkan gerakan objek tu digambarkan dalam bentuk graf. Okay, melukis graf tu dan graf-graf tu akan diterangkan oleh rakan saya lepas ini. Okay, sekian itu saja dari saya. Next slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ambil alih untuk slide ni. First, kita akan tengok graf naik lurus ke atas menunjukkan laju yang seragam. Jadi kalau kita tengok dekat graf yang ada kat situ, dia punya graf dia akan menaik macam ni. Kalau dia menaik macam ni, maksudnya dia menaik, dia maksudnya laju dia adalah seragam. Okay, kedua, graf mengufuk menunjukkan objek itu berada dalam keadaan pegun atau berhenti. Maksudnya kalau dia punya garis tu dia pergi straight dia tak menaik, maksudnya dia dalam keadaan pegun atau berhenti. Lepas tu
Maaf saya tadi mak saya panggil. Lepas tu ketiga, graf menurun menunjukkan objek berpatah balik kembali ke titik permulaan. Slide seterusnya. Ini untuk mencari maklumat. Untuk mendapat laju dalam tempoh tertentu, kita perlu menggunakan rumus mencari kecurunan graf. Itu nak cari dia Y2 tolak Y1 per dengan bagingan X2 tolak dengan X1. Lepas tu untuk mendapat keseluruhan perjalanan ataupun gerakan dia, kita perlu menggunakan rumus mencari julat purata, iaitu jumlah jarak bagi bahagi jumlah masa. Okay, saya bagikan dekat Indonesia. Okay, cikgu. Kita pergi kepada contoh soalan. Berdasarkan gambar raja di slide ini, terdapat satu graf jarak masa yang telah diberikan. Jadi kita pergi ke soalan A. Soalan A, tentukan masa pergerakan kereta dalam keadaan pegun. Jadi dekat penyelesaian kita boleh lihat tempoh kereta berhenti sama dengan jam ketiga tolak dengan jam kedua. Maka kita akan dapat tempoh kereta berhenti sama dengan 1 jam. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan B pula. Soalan B ialah hitung laju kereta untuk sejam yang pertama. Okey, maka kita boleh kaitkan dengan rumus Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jadi kita lihat pada graf yang telah dipaparkan di skrin anda. X2 sama dengan 2 dan Y2 sama dengan 100. Dan X1 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 0. Apabila kita mendapat kedudukannya, jadi kita perlu masukkan sahaja ke dalam rumus kecurunan, iaitu 100 tolak 0 dalam unit kilometer dan bahagi dengan 2 tolak 0 dalam unit jam. Maka kita akan dapat jawapan 50 km per jam. Okey, kita pergi ke soalan C. Kita pergi ke soalan C. Soalan C pula mengatakan hitung laju purata dari tempoh 0 hingga ke 5. Okey, kita pergi ke penyelesaiannya menunjukkan bahawa laju purata sama dengan 250 km bahagi dengan 5 jam. Maka kita akan dapat jawapannya 50 km per jam. Okey, soalan terakhir pula. Soalan terakhir iaitu soalan D mengatakan huraikan gerakan kereta untuk tempoh 120 minit terakhir. Jadi 120 minit kita tahu iaitu 2 jam. Maka masa yang telah kita ketahui iaitu daripada jam ketiga hingga jam kelima. Jadi kita boleh menggunakan rumus kecurunan untuk menghuraikan gerakan kereta, iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan X1 tolak X2 untuk mempermudahkan kerja. Kita plotkan dulu graf di mana X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan 100. Dan kita lihat pada X2 sama dengan 5 dan Y2 sama dengan 250 km. Selepas kita plotkan, kita masukkan nombor-nombor berikut ke dalam rumus kecurunan, iaitu 250 km tolak 100 km bahagi dengan 5 jam tolak 3 jam. Maka kita akan dapat jawapannya ialah 75 km per jam. Okay, go. Okay, seterusnya.
Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya akan bentangkan 7.2 graf laju dan masa. Okay, untuk graf laju dan masa ini, dia tunjukkan bagaimana laju satu objek berubah terhadap masa. Yang kedua ialah dalam satu graf laju masa, paksi mencancang mewakili laju dan paksi mengufuk mewakili masa. Mencancang maksudnya yang atas tu dan mengufuk yang statik ke kiri, ke kanan. Okay. Yang ketiga, berikut menunjukkan bentuk graf gerakan suatu objek bagi laju objek yang berlainan. Okay, kita boleh tengok graf dekat next slide. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan terangkan tentang jenis graf. Graf laju lawan masa ada 3 jenis, iaitu graf menaik, graf mengufuk dan graf menurun. Kalau graf menurun, dia menunjukkan laju bertambah atau laju menokor. Second one, graf mengufuk menunjukkan laju seragam. Dan last sekali, kalau graf tu menurun, dia menunjukkan graf berkurang ataupun graf menyusut. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau kita nak mencari jarak, kita boleh menggunakan rumus mencari laju atau kaedah segitiga. Kalau korang boleh nampak dekat bahagian kanan atas tu ada segitiga. So J tu mewakili jarak, L tu mewakili laju dan M tu mewakili masa. Contohlah korang nak cari jarak. So korang akan tutup jarak tu, nanti dia akan tinggal laju dengan masa. So kita kena darab benda tu. Kalau kita nak cari laju pula, kita akan tutup bahagian laju tu. So dia akan tinggal jarak bahagi masa kan. So kalau kita nak cari laju, kita kena jarak bahagi masa. Kalau kita nak cari masa pula, kita tutup bahagian M tu dekat bahagian segitiga tu. Lepas tu jarak bahagi laju. Kalau korang nak senang ingat rumus ni, korang boleh ingat jemah lemak manis. Okay, tu je. Next slide. Intan. Terima kasih Fatin atas penjelasan anda. Untuk slide seterusnya, saya akan menjelaskan tentang mencari luas di bawah graf. Seperti yang anda lihat di paparan skrin, luas di bawah graf merupakan cara kita mencari jarak yang dilalui oleh objek. Seperti yang dijelaskan oleh Fatin, kita juga boleh menggunakan cara mencari luas di bawah graf bagi mendapatkan jarak yang dilalui oleh objek tersebut. Bagi mendapatkan luas di bawah graf, terdapat beberapa rumus yang boleh kita gunakan. Antaranya, rumus segitiga iaitu 1/2 darab tinggi darab lebar. Selain itu, terdapat juga rumus segi empat tepat iaitu tinggi darab lebar. Dan akhir sekali iaitu rumus trapezium. Jika anda lihat pada kotak-kotak putih di paparan skrin, ia merupakan contoh cara menjawab. Seperti yang anda lihat pada graf yang dipaparkan, untuk mendapatkan jarak tempoh 5 saat pertama, kita perlulah mencari luas di bawah graf dengan menggunakan rumus segitiga. Kerana jika anda lihat pada bahagian A, warna biru tu kan dibentuk segitiga kan. That's why kita perlu gunakan rumus luas segitiga. So untuk jarak A, 1/2 darabkan dengan 5 sebab 5 tu tempoh 5 saat yang pertama, darabkan dengan tinggi dia iaitu 16. So jawapan dia akan dapat 40 meter. Okey, untuk di bahagian B atau di kotak yang kuning tu, okey, kalau anda lihat bentuk dia ialah bentuk segi empat tepat dan ia merupakan laju yang seragam kerana graf ni yang mengufuk. Okey, jadi sebabkan dia bentuk segi empat tepat, anda perlu menggunakan rumus segi empat tepat bagi mendapatkan jarak di bahagian tersebut. Untuk mendapatkan jarak bahagian B, 7/5 sebab 7/5 tu sebab kita nak tahu lebar dia. So korang tolak 7 dengan 5 tu, korang akan dapat lebar dia 2. So 2 tu korang darabkan dengan 16, korang akan dapat jawapan dia 32 meter. Okey, untuk di bahagian C,
ia berbentuk trapezium. So kita perlu menggunakan rumus trapezium bagi jarak tempoh 3 saat yang terakhir. Untuk mendapatkan jarak C, kita perlulah mendarabkan 1/2 darab 16 tambah 20, darabkan 10 tolak dengan 7 sama dengan 54. Okey, jika dalam soalan exam nanti, dia minta jumlah jarak yang dilalui dalam 10 saat, maksudnya jumlah keseluruhan, apa yang kita perlu buat adalah just tambah je luas ketiga-tiga bentuk tu. Maksudnya kita kena tambah luas bahagian A, luas bahagian B dan luas bahagian C. So jumlah yang dilalui dalam tempoh 10 saat tu korang just perlu tambah 40 tambah 32 tambah 54 akan dapat jawapan dia 126. Sekian daripada grup kami. Saya harap semua orang faham. Terima kasih.